Cubaan-cubaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara pengerusi acara, bahagia Puan Roziah binti Ahmad, pengarah operasi negeri, seksyen duty stamp, Cik Muhammad Tarmizi, Mokhtar, pengarah CGLK Petaling Jaya, Tuan Haji Amir Abdullah Ruji, pengerusi Perkis Petaling Jaya, seterusnya pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini dengan tajuk isteri, bibi atau queen tanda soal, salah satu tajuk yang menyusahkan penceramah. Sebab ada tanda soal. Bila tanya nak bawa apa, pandai-pandailah penceramah nak bawa, dia kata kan. Tapi kira okey lah ni, ada tajuk saya pernah dapat dulu, biarlah rahsia, lagi susah. Dia ikut sedap, dia ikut tema dia kan. Tapi pandai-pandai lah Ustaz nak bawa macam mana. Ada satu ni, jika ku tahu. Macam tu lah tajuk. Tajuk macam tu jika ku tahu. Andai ku tahu, dia kata kan. Jadi, ini okey lah. Isteri. Kan? Isteri, bibi atau queen. Perbandingan itu jauh sangat. Bibi atau queen kan. Patutnya letak queen atau king. Kan macam tu. Bibi ni apa, isteri ni king ke queen kan. Tapi itulah dia. Sebenarnya kalau tengok isteri, yalah, saya fahamlah tekanan yang dialami oleh lelaki di Lembaga Asia Dalam Negeri di Petaling Jaya. Sampaikan tajuk ini dipilih. Pandang kiri, pandang kanan, perempuan. Kan, lelaki pun alah. Yang tu je yang ada. Lelaki yang terpilih. Dah lah tak ramai, duduk belakang pula. Tu semualah tu kan. Macam tu lah. Ujiannya. Tanda-tanda akhir zaman. Lelaki tak ramai. Yang tak ramai itu pula sibuk nak jadi perempuan. Jadi ulama terdahulu menyatakan lelaki ini ibarat tulang yang lurus. Manakala orang perempuan pula ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila pun lelaki takkan mampu meluruskan kebengkokan perempuan itu. Tak boleh. Kalau kita cuba luruskan, maka wanita itu akan patah tulangnya. Maka lelakilah yang perlu menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu. Jadi dia bukan takut. Dia tak takut. Itu sebab tajuk pun ikut. Tak takut. Ikutkan aja. Sebab lelaki ini adalah makhluk yang paling sabar, tenang, dan malas memanjang-manjangkan isu. Ya, contoh paling senang. Saya baru bagi tahu pagi tadi tentang prinsip ihsan. Ihsan ni kita nampak Allah Ta'ala. Kalau tak nampak pun kita yakin yang Allah nampak kita. Jadi kita akan bekerja tu dengan amanah sebab yakin Allah nampak kita. Macam naik kereta. Nampak traffic light tu merah. Countdown 140, 139, 140, 139, 138. Menurun. Lambatnya lagi. Kamera tak ada. Satu umat pun tak ada. Pada masa tu pukul 1 pagi. Tak ada CCTV. Ada seekor anjing di tepi jalan tu. Perhati je kau nak terus ke kau nak tunggu. Saya nak tanya orang perempuan. You all akan tunggu atau jalan saja? Sebab orang tak ada. Kamera pun tak ada. Tunggu ke atau jalan terus? Jalan. Lelaki saya nak tanya. Tunggu ke jalan?
lelaki dan perempuan. Nampak? Itulah bila saya cakap kau orang dalam contoh pun tak boleh berpura. Macam mana? Kan? Itulah. Orang lelaki tadi bukan jujur sangat. Dia cuba bagi jawapan yang lain daripada perempuan. Macam tu je. Jadi, apa pun, bila kita tengok tadi, sebenarnya wanita ni adalah makhluk yang sangat istimewa. Yang paling penting sekali, semua orang kena sedar peranan. Dan saya sebut tentang kunci keluarga bahagia. Salah kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga dan kunci spare, saya kata. Kunci rumah, sistem keluarga ikut sistem Islam. Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Kunci kereta, hala tuju pemanduan nak bawa keluarga ke arah yang diredai Allah. Kunci syurga, beribadah banyak-banyak. Kan? Dan yang last sekali, kunci spare. Masuk kunci spare, suami dia kunci, isteri dia kunci, semua kena mainkan peranan masing-masing. Tapi macam mana nak mainkan peranan kalau masing-masing tak faham peranan? Hari ini banyak berlaku masalah suami isteri, yang jadi hal, isterinya bekerja, suami tak bekerja pun ada. Dan suami tak rasa bersalah pun tak bekerja. Kalau jenis tak, dia tak kerja, tapi kat rumah dia buat semua kerja-kerja rumah. Contoh. Dia jadi sumi rumah, kan? Kalau perempuan suri, lelaki sumi rumah, macam tu. Kalau dia jadi sumi rumah, dia kemas rumah, dia jaga semua, dia jaga anak dia siapkan, baju isteri pun dia siap gosokkan seminggu, macam. Siap dengan tudung, dengan bruj ni sekali. Kan? Kita akan rasa, okey lah macam tu kan? Elok jugalah bang tak kerja. Kan? Tapi, kadang-kadang orang tak nak faham peranan dia masing-masing. Itu sebab saya selalu sebut, orang perempuan kena faham, orang lelaki pun kena faham. Tapi mainkan peranan masing-masing. Tapi kalau tak faham peranan tu jadi susah. Dianggap yang lain selain, dia pergi kerja je. Lain tu semua kerja orang perempuan. Maka salah lah. Silaplah rumah tangga tu kalau fikir macam tu. Silap sangat-sangat. Orang perempuan tak wajib bekerja. Orang perempuan tak wajib bekerja. Duduk rumah je, tengok dia datang. Datang kerja. Sibuk nak bekerja. Sebab ada kadang dia punya hujah tu. I belajar tinggi kot. I ada degree. So untuk apa? Tak kena rumah je. Layan you je. Ni ada kan. Jadi dia kerja. Tuntutan semasa. Tuntutan semasa. Dia punya asal. Dia putus-putus je. Oh. Kena dekat dengan mulut. Okey, dengar dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nak balik semula ke tak payah? Tak payah. Sambung je kan. Ya, tuntutan semasa. Tuntutan semasa. Ya, tapi ikutkan perempuan tak payah kerja. Dan orang perempuan, kalau bekerja pun duit dia tak semestinya bagi suami. Kan, itu bukan tanggungjawab orang perempuan. Bukan. Orang perempuan tak wajib membagi duit kat suami dia. Cuma ada pandangan menyatakan, salah satu daripada syarat keizinan suami bagi dia keluar bekerja adalah dia bantu. Tapi duit wanita, duit isteri. Duit suami juga adalah duit. Bukan main lagi kau cepat jawab benda tu. Cuma tengoklah, kalau yang memang duit suami, yes, you all ada hak dalam tu. Tapi kalau kebetulan suaminya adalah merupakan orang penting dalam perkis. Dia pegang duit perkis. Kau jangan sapu duit tu duit perkis. Faham tak? Tu maksud dia. Kan kau ambil je kan. Dalam hal suami kedekut memang ada nas membenarkan isteri ambil duit tanpa pengetahuan suami yang kedekut. Ada yang jenis bapak kedekut ni. Kedemut. Kedekut campur kemut. Jadi kedemut. Memang kemut betul. Nak bagi tu payah. Nak mati sungguh nak bagi duit tu. Jadi itu dibenarkan orang perempuan ambil sekadaran untuk perbelanjaan hidup. Bukannya untuk bermewah-mewahan. Nak beli tudung pun tak boleh. Tudung tak masuk dalam senarai. Kan, ini untuk kelangsungan hidup. Makan, minum. Contohnya. Anak-anak lapar nak beli susu pun tak ada duit. So kita boleh ambil. Okey. Selalu kita dengar syurga isteri terletak pada suami. Wanita yang paling malang adalah wanita yang salah memilih suami. Sebab hidup seorang wanita bergelar isteri adalah mengikut acuan suaminya. So macam mana pun orang perempuan bergantung. Itu sebab orang lelaki dia ada banyak pilihan dalam hidup. Dia suka atau tidak kena terima hakikat tu. Tapi wanita sebagai isteri dia ada sekali je peluang. Kalau hancur rumah tangga dia tu,
Dia macam akan rasa serik sangat nak memulakan hidup baru dia dengan lelaki lain. Susah. Kan? Mengharap. Kadang-kadang rupanya dapat kahwin satu lagi. Ya Allahu Akbar. Keluar mulut naga, masuk mulut buaya pula. Ada yang perangai lebih kurang halal aja dengan suami pertama, malah lagi teruk lagi. Jadi itu sebab pada orang perempuan perkahwinan tu satu perjudian. Pada orang lelaki, melorot dia main ni. Ya, betul. Tak. Okey. Jadi pada orang lelaki pula, pada orang lelaki tu dia rasa open dia punya tu. Dia rasa dia berkuasa, dia rasa dia besar dan sebagainya. Bak kata perumpamaan isteri adalah cerminan suami sebenarnya. Maka bagaimana baik didikan sang suami sebaliknya. Kerana menjadi tanggungjawab suami untuk memberikan ilmu agama yang cukup, memberi nafkah yang cukup, menjaga kebajikan isteri dengan secukupnya, bukan sekadar menyediakan nafkah zahir batin, tapi juga membantu urusan rumah tangga dan sebagainya. Itu sebab ramai orang marah saya bila saya cakap orang perempuan ni tanggungjawab dalam rumah tangga dua sahaja. Dua sahaja. Melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Saya ulang balik. Tanggungjawab orang perempuan adalah melayan. Record Okay, balik semula. Dah. Okay, balik semula. Okay. Tu point kau nak buat balik kan? Tanggungjawab orang perempuan adalah melayan suami dan melahirkan anak. Itu sahaja. Tengok perubahan wajah pada suami. Kerja kemas rumah, basuh kain, basuh pinggan, lipat kain, sidai kain, masak, ajar anak mengaji, beri didikan anak, jaga anak, cari duit, sental bilik air, kemas, buang sampah, kemas, basuh, semua. Semua adalah tanggungjawab suami. Cuma tu kau tak nak rekod tu. Balik abang pasal tak macam serbat tu yang pasal tanggungjawab suami isteri tu. Abang time tu abang terlelap tu tak perasan. Dia kata dia tak nak dengar benda. Cuma hebat dan mulia ni seorang wanita apabila dia sanggup memangku tugas suaminya, sebab orang perempuan ni dia buat lebih baik daripada suami dia buat. So bila suami sedar tanggungjawab tu tanggungjawab dia, maka dia akan berterima kasih pada isterinya yang buat kerja. So dia bibi ke tak? Bukan. Dia queen? Mungkin. Saya dah menjawab soalan dia tu. Dia bibi ke tak? Bukan. Dia hanya membantu suami. Kalau suami punya kerja macam tu, adakah suami itu bibi? Kau tergamak cakap ya kan. Orang dah bagi kedudukan yang baik untuk kau dah. Tengok dia jatuhkan lelaki, tak ada hal kat dia. Okey kan. Tak, tapi memang betul. Wanita bukannya bibi, tetapi mungkin adalah queen. Okey. Faham tak tu? Faham tak? Faham tak? Faham. Maka dah faham. Sekianlah ceramah hari ni. Dia tak susah mana pun. Sebab yang penting jawab soalan. Jawab soalan. Tak adalah. Ustaz Haji Nur Azami bin Haji Alias. Dia merupakan imam satu di Masjid Besi Putrajaya. Imam besar Masjid Besi Putrajaya. Dia berbual dengan saya rapat. Sebab dia dulu bekas Timbalan Mufti Negeri Sembilan. Kalau berbual dengan dia, Alung, nanti kalau saya datang, saya insyaAllah saya akan bawa pemaisuri hati saya. Dia kata. Dia akan bawa pemaisuri. Dia bahasakan isteri dia pemaisuri hati dia. So queen. Jarang nak dengar kan. Lelaki akan cakap macam tu. Kalau saya bawa pemaisuri ni, kereta ni pemaisuri saya punya ni. Dia kata. Dia cakap pemaisuri. Ya. Saya, isteri saya, tanya isteri saya. Saya sebut apa? Isteri syurga abang. Apa khabar ni? Macam tu. Tak mainlah hayang link. Yang paling teruk sekali. Semua jadi anak dia. Mama. Yang bapak pun panggil mama sekali. Pak. Kan? Macam tu lah contoh kan. Tak maaf lah yang terkena tu. Aku tu terang cakap. Tak maaf lah. Tak ada nak jaga hati dia. Tak ada. Kan? Tak padangan kampung mama menyampah aku.
Kampung ni lah ni. Mana simpang renggam. Mana mama nyampahnya aku. Baru duduk PJU. Lagak mama. Dekat kampung masa pantang duduk dengan mak. Mama. Nenek kat dapur. Muntah menganya kan. Tak apalah. Janji ada gelaran yang baik-baik. Kan. Jadi, tu sebabnya tanggungjawab tu bukan hanya tu. Orang perempuan, jadi lelaki akan cakap, terima kasih lah isteri abang. Kena kemas rumah abang sendiri tak dapat buat macam ni. Terima kasih lah isteri abang kemas. Terima kasih. Ya Allah, bersihnya bilik air. Sebelum dia tanya, baik kau cakap. Sebab bila kau tanya, kau takkan faham soalan dia tu. Abang perasan tak ke bilik air tu? Sudah, apa hal kat bilik air tu tadi. Dia masuk menyengkung berak, keluar settle dengan tak ada apa-apa. Dia tanya, abang takkan tak perasan dalam bilik air tu ada apa? Apa hal tu? Dia kata. Untuk lelaki yang lembab dia tu main tahap gaban kan? Dia cakap, kau renovate ke bilik air tu? Dia tanya. Punya teruknya. Wahal isteri ni menyangkung, tertunduk-tunduk, terbongkok-bongkok, menyental dinding bilik air tu. Dia tak boleh nampak tu benda bertanda-tanda tu. Dia tak boleh. Orang perempuan. Orang lelaki dia okey. Orang perempuan nampak langsir tu terjongkit sikit. Allah. Hilang mood dia nak masak tu. Orang lelaki langsir tu dah sampai ke kaki dia. Dia relax. Macam main handphone tak ada apa dia. Dia tolak ke tepi. Macam tu je. Itu beza lelaki. Sebab lelaki dia banyak berfikiran jauh. Dia banyak fikir pasal negara. Pasal ke mana hala tuju kerajaan Madani. Dia fikir tu je. Dia fikir tu je. Dia tak fikir benda lain. Sejauh mana kaki tangan kerajaan akan bersabar dengan bonus RM700. Tak tahu lah. Macam tu. Itu yang difikirkan. Tu kena faham. Lelaki ni dia fikir masalah umat. Jadi itu sebab orang perempuan beza dengan orang lelaki. Mengasihlah isteri abang. Ya, tapi itu gelanggang orang perempuan. Rumah gelanggang orang perempuan. Gelanggang orang lelaki, kenderaan. Itu gelanggang dia. Sebab tu sebab kita tengok kereta orang lelaki kemas. Bersih kalau banding dengan kereta orang perempuan. Yang berkerjaya. Ayat dia sama. Sepah sikit. Hari-hari kau masuk. Sepah sikit ni. Sorry lah, kemas, terabuk. Macam tu dia. Dia tak pernah fikir nak ubah pun keadaan tu. Tak ada. Kasut sebelah kat sini, sebelah lagi tak jumpa, sebelah kat rumah, sebelah dalam kereta. Satu kasut dekat dalam dashboard, la ilaha illallah, kata. File yang lembaga hasil yang dia bawa balik tu. Ada lagi kat belakang, dah 3 bulan dah tak bawa turun, ada. Ada kadang-kadang. Benda ni berlaku di banyak lembaga hasil kecuali Cawangan Petaling Jaya. Ni saya cerita betul-betul. Cover siap-siap kan. Betul. Itu sebab orang lelaki pula dia alert dengan kereta dia. Jangan bertanda je. Nak pula kau tengok jalan macam tadi. Parking sempit macam tu. Allahuakbar. Kesian Syekh bangunan banyak. Parking susah nak jumpa. Aku tadi tawaf depan mana satu menara hasilnya. Aku pun tak tahulah kan. Aku hilang panduan. Hilang pedoman. Adakah ni satu prank? Macam tu kan. Aku marah PA aku tadi. Mana tempatnya? Mana dia punya clue dia? Dia share dengan Gamuda. Dengan Ngabuda, dengan Bata. Betul lah Bata tu. Aku mau cerita dulu aku Bata. Wah, aku musik je kan. Tapi yelah, lebih bagus lah, eksklusif lah. Kalau ikut tu, kau tahu tak, aku ingat cerita apa, Batman. Tempat Batman bertukar, punya kereta mau keluar. Situ lah, dekat parking kau tu. Orang takkan jumpa tempat tu, kau ni risau lah. Kan, macam tu lah tempat dia bertukar. Dah ada lah, ni bukan kutuk, kenyataan. Kena terima lah, kena terima. Tak apalah. Kira Batman kalau terdesak cari tempat dia kena kacau, bolehlah duduk sini. Keluar dah jadi Batman. Kan? Dekat mana dia tukar? Benar hasil tu dia kata tukar. Macam tu lah. Kan? Cantik suamimu, cantiklah kamu. Kan? Itulah dia. Sepatutnya. Sebab saya pesan kat isteri saya, kemaslah kereta ni. Sorry bang. Itulah kan. Lagi satu lagi, kalau kongsi kereta, kau jangan main-main. Orang perempuan kemas tu, kalau jalan sempit macam tu, kau tengok. Jap bertanda. Alamak. Bertanda lah, weh. Tapi dia takkan cakap dengan suami ni. Tapi suami cepat perasan. Masa bila bertanda ni? Tahu tak ayat ni? Tahu tak ayat orang perempuan? Tadi tak ada.
Aku tahu dah jawapan kau tu tak sah lah. Skema jawapan kau pun aku dah ada. Dah tak payah. Kan? Yelah tadi tak ada. Maknanya memang tak tahu lah siapa penantu datang. Tiba-tiba kan fitnah orang. Datang kan. Nak sabotaj kan. Macam tu lah. Tuan-tuan Saya tahu you all kerja dekat sini stres. Saya tahu. Kerja berlembaga hasil tentu stres. You berhadapan dengan banyak orang. Banyak. Sampai saya pernah buat team building untuk lembaga hasil. Dulu buat dekat, last yang buat kat Hasil Malaysia dekat Sepang. Buat team building. Satu masalah paling besar adalah ramai yang tak nak kerja kat kaunter. Siapa yang dapat surat kerja kat kaunter, mula surat kuning, surat doktor, surat nak mati sangat dah semua ada. Dia tak boleh kerja kat kaunter, nanti kena maki lah, kenapa semua kan. Tu saya yang cadangan buat buffer zone tu. Sebelum orang datang, jangan terus pergi kat kaunter. Dia datang tu ambil nombor tu, kat tanya dia nak buat apa, urusan apa. Letak orang yang lelaki yang badan besar sikit supaya dia down sikit. Betul. Kalau tidak nak maki je. Kan? Marah aja kan. Tu saya kata, saya pernah bandar satu program dekat agensi kerajaan. Saya tak nak sebut lah agensi mana. Tapi ada kaitan dengan cukai lah. Saya kata, confirm pun tahu. Macam tu lah. Kan? Yalah. Cantik suamimu, cantiklah kamu. Kan? Elok suamimu, eloklah kamu. Beriman suamimu, maka berimanlah kamu. Ahli syurga suamimu, maka kamu juga ahli syurga. Begitu juga sebaliknya. Wahai sang suami, jika kamu merasa isterimu sangat leceh, menyusahkan, keras kepala atau sebagainya, maka itulah diri kamu sendiri sebenarnya. Dan kamu yang telah mengajar, membentuk dan menyebabkan dia menjadi seperti itu. Lelaki yang hebat bukan yang dapat mengahwini perempuan yang solehah, tapi lelaki yang mengahwini wanita biasa dan berjaya membimbingnya menjadi perempuan yang solehah. Itu sebenarnya. Kan? Baik dia lepas kahwin. Abang elok-elok tau. Kerja, jangan lupa tau. Kat isteri abang ni. Hari-hari doakan abang. Macam tu ayat dia. Bini keluar dah elok sibuk tengok janda. Dia belum apa-apa dia dah balon. Lelaki dia, aku tadi tak teringat pun. Kau sebut langsung terfikir. Nampak tak? Orang lelaki ni dalam kepala dia, keluarga je. Nampak tak? Muka berat. Dia fikir keluarga tu. Muka berat. Nampak tak? Dia pandang Samsul Debat ni. Dalam kepala mikir. Jemput anak kau apa ni. Anak ni duit belanja macam mana tu. Minggu ni apa. Bini belum apa dah beritahu dah. Minggu ni open house mana. Bayangkan. Dah masuk bulan apa dah ni. Open house raya tak habis lagi. Bayangkan tu. Dah ada lah. Minggu ni nak pergi mana. Orang perempuan. Dia kena buat perbandingan. Dalam perkahwinan ni itulah dia. Kan? Orang perempuan tak boleh. Seorang perempuan ke lelaki ke sama je. Yang pertama. Tidak ada pasangan yang mengenali pasangannya. Melainkan dia proses berterusan. Dia nak kahwin 20-30 tahun. Masih dia cakap, aku tak faham tu lah jantan. Apa dia nak pun tak tahu. Orang lelaki pun cakap macam tu. Aku pening dengan bini aku lah. Tak apa dia nak aku tak tahu. Yelah biasalah perempuan. Itu masalahnya. Dia nak apa? Dia tanya, lepas tu dia marah. Perempuan memang macam tu. Dia tanya, nak minta pandangan. Kita bagi pandangan, dia marah. Itu biasa. Nak makan kat mana malam ni? Kedai tom yum tu okey tak? Letak sikit tom yum, Tempat lain tak ada terfikir tempat lain. Tengok, kan kena marah. Tu yang lelaki fed up. Kan? Sabar kan? Sabar. Orang lelaki kena sabar. Saya baru ceramah pagi tadi, saya kata yang layak berkorban hanya perempuan. Lelaki tak layak. Orang lelaki kalau nak cerita pasal pengorbanan, cerita lelaki sama lelaki je. Dalam ceramah ni pun tak sesuai cerita. Sebab yang layak berkorban hanya wanita. Kami banyak berkorban. Saya korban macam-macam untuk keluarga ni. Duit gaji saya, masa saya. Saya tak ada masa pun dengan kawan-kawan. Cuma fikir tak pada tu? At least, please lah faham. Laki pun menyaut. Jangan kau cuba menyaut yang kau juga berkorban. No. Kau kena, yelah. Macam tu je. Kalau kau cakap, abang kerja juga lah. Abang ni kan sibuk lagi dah lah kerja. Abang pun jadi orang penting perkis lagi. Takkan nak salahkan abang juga. Abang pun berkorban juga. Itu bukan korban, itu tanggungjawab. Dah habis dah lelaki tanggungjawab. Lelaki sekadar tanggungjawab sahaja. Remember that. Faham tak? Hanya perempuan je. Dengan gaya, dengan air mata dia. Dia je boleh. Orang lelaki tak boleh.
Terimalah tuan-tuan. Kita ni anggaplah kita ni mesin yang tak ada perasaan. Begitulah kerasnya takdir. Kerasnya takdir. Aku tak tengok orang share dalam TikTok. Kau tengok tak drama tu? Kerasnya takdir. Jahat mak mentua dia. No. Yang aku geram tu, dia punya jahat tu berepisod-episod. Insaf 2 episod, dia geram aku. Ada tahu jalan. Lepas tu mati, dia orang cakap mati last kan. Orang cerita lah dalam ceramah lah orang cakap mati. Mati dalam tidur. Dia tidak tahu lah. Memanglah cerita Melayu ni mati memangnya husnul khatimah je. Tak ada yang mati teruk sangat. Tak ada. Cuma malam raya lah, malam raya. Aku selalu tegur. Ubahlah. Kau tengok cerai Cina tu. Cerita dia semua happy-happy. Lah pakai baju merah. Kau happy dia. Gaduh-gaduh macam mana pun baik. Drama Melayu kau tengok malam raya. Masa tu lah kau kacau dodol termasuk dalam tu. Alah, aku tak tahulah malam raya. Keras. Balik-balik rupanya roh je. Dia nampak macam balik ramai-ramai pegang-pegang tangan. Pondok buruk tu tiap-tiap tahun dia landing masuk dalam sawah tu. Heran betul lah. Ulang. Tak ada betul cerita yang happy Melayu ni. Tahulah. Kan? Jadi, itulah dia. Orang perempuan ni ada berdasarkan apa yang dibentuk oleh suami. Suami dayus bukan sebab suami takut isteri. Bukan. Suami bukan takut isteri, tapi isteri itu menakutkan. Dia menakutkan, dia segikan kalau aku cakap macam ni, dia terasa ke tak? Dia kalau merajuk, oh ya Allah susah, orang perempuan ni, jangan. Biar dia cakap. Dia marah tu biasa. Biarkan. Dia berleter tu satu macam lepas. Perasaan wanita di sini. Abang tahu tak? Apa yang saya rasa? Dia nak tak? Dia nak je. Orang lelaki dia tak suka memanjangkan isu. Okey, fine. Okey, fine. Salah abang. Okey. Dia suruh stop. Jangan cakap kita. Perempuan tak. Saya tahu ni salah saya. Tapi tahu kan kenapa saya buat benda ni. Nak urai juga. Nak urai. Itu beza. Itu beza dia. Kan? Tapi sebenarnya lelaki yang dayus bukan lelaki yang takut isteri. Tapi lelaki yang dayus adalah lelaki yang membiarkan isteri dia bebas. Melakukan perkara-perkara yang salah. Dan dia tak rasa apa-apa. Dan dia okey dengan itu. Itulah dayus yang sebenarnya. Jangan biar. Dekat pejabat, tolong jaga iktilat. Tolong jaga. Jangan bebas-bebas sangat. Berkawan boleh berkawan. Kadang-kadang dalam mesej sampai bermesej-mesej yang bukan-bukan. Yang boleh mendatangkan salah faham dan fitnah. Jangan. Kadang-kadang ada orang lelaki. Banyak tu sebabnya baru-baru ni dah keluar peraturan kan. Tak boleh lagi mesej honey, dear, link, be, baby. Tak boleh lagi dah. Sebab ada sampai satu tahap. Ada lelaki yang menghantar mesej gambar-gambar lucah. Ayat-ayat dia, sedap tengok badan you hari ni. Tulis macam tu. So malam ni husband ni tak ada, bolehlah kita tidur sama. Ayat macam tu. Dan ada orang perempuan, dia takut nak balas balik. Dia takut nak balas balik sebab takut efek kerja. No, you all kena balas. Balas tu bukan balas kau. I pun sama, bukan. Kau kena balas bagi tahu, please jangan hantar mesej macam ni lagi. Sebab kalau you hantar mesej macam ni, you tak hormat dekat mak ayah saya dan tak hormat dekat suami saya. Biar dia rasa terpukul dengan benda tu. Tapi dia pangkat lagi tinggi. Kena cakap. Sebab ada pasangan bercerai-berai sebabkan ini. Suami terjumpa mesej tu. Kita tak balas, suami menganggap kita okey. Kita pergi kursus. Sebenarnya bilik lain. Malam ni kita tidur sama lah. Kita tak jawab pun. Jadi suami dah fikir macam-macam. Masa kursus tu kau tidur dengan dia ke? Contoh. Kan? Kadang ada benda-benda macam tu. Saya tengok kesian. Banyak pasangan yang bercerai sebabkan itu. Sebab suami tak percaya dah. Lepas tu kejap-kejap tanya. You kat mana ni? Buat apa ni? Buat apa ni? Sebab trauma dah berlaku. Itu sebabnya ada satu dalam 50 suami, ada satu je suami yang saya jumpa, yang kaunselor pun share dengan saya, ada satu je suami yang kita orang jumpa, dia kata,
abang minta maaf. Dia pegang tangan isteri dia, abang minta maaf. Abang lambat selamatkan isteri abang. Dia cakap macam tu. Dan dia siap jumpa lelaki tu. Please jangan hantar mesej macam ni lagi. Kalau awak hormatkan isteri saya dan hormatkan saya, tolong jangan. Jangan biar. Sebab bila kita biar, kita akan menyebabkan predator ni, pemangsa ni rasa dia okey dia hantar mesej macam ni. Dia try lagi. Dan ada yang termakan pula tu. Langsung feeling. Jadi benda-benda tak baik. Nantilah dalam next program nanti ada satu tajuk lagi. Tajuk dia pengurusan emosi. Yang tu tajuk tu. Jadi makna kena panggil lagi lah ni. Ya. Sebab contoh kita tengok yang dekat pusat asuhan, pusat jagaan OKU tu, dia boleh pukul dera OKU sampai macam tu. Maknanya emosi dia tak terurus. Kita memanglah akan marah. Ada masa kita tak sabar dengan anak kecil pun. Higa kamu budak ni. Nak apa? Kita marah kan. Tapi tak ada sampai bunuh. Tu yang budak perempuan tu. Budak perempuan yang tu yang kena bunuh. Lepas tu bakar. Besok pagi datang bakar lagi. Kan? Macam mana boleh jadi macam tu? Sedangkan lelaki tu, budak lelaki tu sekolah agama. Budak baik. Dah mulalah kau tu. Kau tak sabar. Kau tengok lelaki relax. Kau tak boleh tuntut. Ya, kau masa bila weh? Dia dah mula dah. Cuba sabar sikit. Ni contoh. Pengurusan emosi. Ada satu kes tu, seorang ibu dengan boyfriend ibu dia. Ibu dia ni janda lah, ibu tunggal. Dia dengan boyfriend dia dera anak sampai mati. Cara dera anak tu tak masuk di akal. Sebab kebetulan mak saya dengan maklum saya dia menguruskan jenazah tu. Dia masukkan budak 4 tahun dalam washing machine. Dah keluar washing machine, sangkut kat paku. Berdarah-darah budak tu. Lepas tu beberapa bulan, jiran tanya, mana pergi anak kau? Tak dengar suara dah, tak nampak anak kau. Dia macam mengelabah-mengelabah sikit jawab. Akhirnya polis serbu, rupanya dah lebih daripada 3-4 bulan, anak dia tu ditanam kat belakang rumah, dah mati dah. Masa mak saya uruskan jenazah tu, tinggal tulang-tulang dia banyak. Mak saya susun-susun, mandi-mandikan, lepas tu kapankan juga, bentukkanlah macam bentuk baby balik kan. Masukkan kapas apa semua. Lepas tu bila yang menyedihkan, bila mak saya, ada makcik dia tunjukkan gambar dia masih hidup. Hati-hati, itu sebabnya bukan semua orang boleh terima satu kesan tu dengan baik. Petang semalam di Johor Bahru, di Iskandar Puteri, saya ceramah di Menara CIMB Bank. Saya ceramah tentang pengurusan stres. Dah dua dah tajuk tu kena panggil. Maknanya dua dah. Betul, sebab bukan semua orang dapat terima stres tu, satu benda tu, tekanan tu dengan baik tau. Contohlah, ada orang kena marah, dia tak boleh tidur malam. Ada orang kena marah dengan bos. Weh, kau besar kata siap ni macam mana? Benda macam ni kau tak boleh buat ke? Kalau macam ni, berhenti lagi baiklah. Bos marah macam tu. Dia dengar, bos, sorry bos, dia keluar. Apa? Bos marah, biasa lah. Relax dia. Tapi dalam hati tak tahulah berdarah macam mana, tak tahulah kan. Tapi dia relax. Kau ni relax. Bos marah lah, besok dia lupa tu. Dia saya cakap macam tu lagi. Ada orang tu siap mengadu. Kita ni bukan kerja aku. Ni kerja Zarina. Mana Zarina? Ada tak Zarina? Mana Zarina? Tak ada. Tak ada. Julia mana Julia? Julia apa tak? Nama korang ni apa? Kan betul lah aku ni. Bukan duduk PJ nama canggih-canggih macam tu ke? Macam tu lah. Tadi, bila kena marah, ada orang tu dia mengadu dengan kawan. Aku kena marah dengan bos tadi weh. Balik-balik file. Aku tak boleh terima. Sabar weh, sabar. Kau memang deserve. Seorang tu bilang kan. Kau memang deserve dia menambah lagi luka kawan tu. Aku memang dah agak dah. Bos memang dah lama tak suka kat kau. Itu memang tak membantu lezong seorang tu. Kan? Kau sabarlah. Aku dulu lagi tu. Siap kena beri kita kursi. Gila betul bos macam tu kan. Tapi memang ada lah. Sebagai wanita kan. Memanglah kalau ikut kan. Yang nak meletakkan kita queen. Pertama diri kita sendiri. Letakkan level kita. Orang perempuan. Jangan biarkan diri kita diperkotak-katikkan. Sekarang ni perempuan boleh jadi peguam. Perempuan boleh jadi pendakwa raya. Orang perempuan boleh jadi gubernur bank negara. Orang perempuan boleh jadi semua yang orang tak terfikir boleh jadi. Driver bas mini pun ada. Di SUK Perak ada 5 orang budak 22 hingga 25 tahun jadi pemandu.
Jadi kalau pegawai nak pergi meeting, tak risau, dah ada dah pemandu wanita. Ni ada satu pemandu lelaki kat Seremban. Bawa bos 5-6 bulan, bawa langsung kahwin dengan bos tu. Gila betul. Yang aku geram tu, dia siap ceraikan bini dia. Pemandu tu ceraikan bini dia. Bayangkanlah tu. Allahu Akbar. Teruknya perangai. Kan? Dulu susah sama-sama. Hidup sama-sama, dapat isteri yang macam tu langsung tinggalkan. Kan? Saja ada perobok-perobok bini dia, besok bini dia minta cerai. Bila bini tak cerai langsung dia bagi je. Tu ada lelaki macam tu, tak tahunya. Orang perempuan ni biasa marah dia memang sebut semua benda. Pulangkan balik barang saya. Bukan dia nak pun barang tu. Nampak kata awak, hantar saya balik mak. Bukan dia nak balik pun, mak dia dah tak ada orang. Mak dia semua dah tak ada. Mak dia dah pindah ke rumah tu dah. Dia janji dia sebut. Orang perempuan tu memang biasa. Kan? So, tu di sini. Dan suami pun layanlah dia seperti queen. Permaisuri. Permaisuri hati abang. Nak apa? Tentu kan. Bagaimanakah caranya golongan wanita boleh meraih syurga? Itu dah lebih tahu. Bayangkanlah Nabi kata, orang perempuan nak masuk syurga cukup senang. Jaga 4 perkara. Jaga solat. Jaga puasa. Jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni, Nabi kata, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu kau. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk syurga untung. Semua neraka ni. Termasuk yang bercakap. Neraka dah confirm kita ni. Lelaki. Tanggungjawabnya berat. Seorang pun belum tentu adil. Apatah lagi 2, 3, 4. Dekat mahkamah mahsyar nanti. Bila di padang mahsyar nampak isteri lagi, nampak anak lagi. Semua nak minta tanggungjawab kat kita. Dan orang perempuan taat aja. Jaga maruah diri. Pakai elok-elok. Jangan jatuh maruah suami. Itu adalah bini siapa tu lah. Jatuh maruah suami. Jatuh maruah diri. Jaga. Alah yang mulut cepat tu lah. Jatuh maruah suami. Jatuh maruah isteri. Jaga. Taat perintah suami. Apa yang suami nak tu setuju aja. Bukan susah nak masuk syurga. Mana nak sign bang? Buat sini saya sign. Abang cakap, cap jari pun saya boleh bagi. Bagi sekali. Sebab suami nak transfer tanah nama kita. Cuba jangan sangka buruk. Kau ni siap tarik muka. Apa salah? Ada je benda nak ni. Wahal lelaki ni. Makhluk kajian. Cuma kadang-kadang dia ditanya soalan yang susah. Macam mana nak jawab? Abang camah tadi dia jumpa perempuan tak? Macam mana aku nak jawab? Aku cakap. Sini ya la ilaha illallah. Terpaksalah tipu. Tak adalah mana. Ni tengok dalam gambar ni ada perempuan ni. Pakai tudung tu semua lelaki tu. Terpaksa. Terpaksa. Betul ke saya gemuk? Satu lagi soalan. La ilaha illallah. Kau nilaikanlah sendiri. Kau peluk pun dah tak sampai. So kau rasa tu gemuk ke tak? Cakap. Sebenarnya pelukan yang tak sampai itulah lebih mantap daripada kekurusan. Zahu, sonok peluk. Lena. Ini. Kau tak payah sibuk nak kuruskan badan. Sebenarnya yang berisi itu membangkitkan selera dan keinginan. Tu kena faham. Betul. Bang, okey kata ni. Tak baik. Nak kurus. Tak payah. Tanya suami. Lepas tu tanya suami. You suka I pakai baju apa? Cakap. I suka you tak pakai apa-apa. Abang. Ada. Macam tu kadang-kadang ada macam tu. Abang gurau je. Abang suka kau pakai telekung. Pakai telekung. Sepanjang hari tu masak. Kita kembang. Masak telekung. Masak. Banyak tu telekung makau ni. Telekung khas untuk masak ni. Memang dia suka sangat tengok pakai telekung. Nampak ayu sangat. Kan? Untuk. Ni tak habis baju binatang kan. Baju kelawar tak habis. Pakai baju binatang. Rambut kembang. Tu pakai kau macam tu lah. Balik rumah kan kau buka tudung. Pakai baju binatang tu, mula cari habitat. Tahu dah. Tu yang suami sebelum sampai rumah dah terbayang dah berapa ekor lah kelawar ni.
Anak perempuan lagi dia lagi. Dah lah tak bertukar nak kelawar tu lah pattern dia kan. Daripada menetas sampailah anak tu dah besar-besar sama tu jugalah. Kan? Sabda baginda, mahukah kamu jika aku beritahu kepada kamu tentang isteri kamu termasuk penghuni syurga, cinta suami, mempunyai anak yang ramai, selalu meminta maaf kepada suaminya. Sekiranya dia menyakiti atau disakiti, dia segera berjumpa suaminya dan memegang tangannya lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan tidur sebelum engkau redha kepadaku. Itu bertekuin, abang. Saya takkan tidur bang, selagi abang tak redha kepada saya. Abang redha? Tak. Macam tu, aku siap gayakan supaya kau faham. Kan, buat macam tu. Sayang, sebelum saya minta lagi, abang dah redha. Kita masuk syurga sesama Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Kau main lagi. Ya. Kau orang ni kan gemar menolak realiti yang kau orang gembira sebenarnya. Kan? Iya. Dalam hidup ni jangan sibuk nak kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Wah, deep. Kalau you nak jalan laju, you jalan seseorang. Tapi kalau you nak jalan jauh, kita jalan sesama. Contoh ayat dia. Macam tu ayat dia cakap dengan suami. Sambil pegang tangan dia. Kau ingat tak? Balik kan buat. Kalau you nak jalan jauh, lupa tu masalah. Kau tahu lah, menyalinnya tidak. Aku tak boleh tolong, nanti kau sekali je tak ada syarat ulangan. Isteri solehah juga ialah isteri yang menyenangkan dan menghiburkan hati suami, sama ada di dalam maupun di luar rumah. Tu dia. Dalam rumah, hiburkan suami. Kalau kau tak biasa buat kelakar, jangan. Lepas tu kau gelak seorang-seorang. Suami, nak pula suami kau memang dah biasa buat kelakar. Kau jangan buat kelakar ke suami kau. Kan? Suami kau pula pengusi perkis. Jangan. Suami pengusi perkis. Astaghfirullahalazim. Dia macam tu je. Nampak tu? Persatuan Kebajikan Islam kot. Kan? Memang dia tangan dia tasbih. Macam tu. Dia tak tahu. Agaknya lah. Aduh, melampau surbat ni dia katakan. Betul. Hiburkan suami. Suami ni, sebenarnya suami pun hiburkan. Riangkan hati isteri dapat pahala. Orang lelaki hiburkan. Kita tengok, baca khutbah terakhir Nabi. Di mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Berilah nafkah kepadanya, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nabi pesan bagi makanan, pakaian, tempat tinggal, ayat hujung tu, dalam suasana kasih sayang. Bagi duit. Ya. Ni duit belanja bulan ni. Ambil lah. Belanja elok tau. I love you. Love you tu. Susahkan abang aja. Abang setakat RM20 tak payah bagilah. Jangan tu. Ajar tau ayat tu. Kadang suami dah tolak semua CKHTE apa semua dah tolak semua kan. Kan? Dah tolak memang tinggal tu je. Kan? Kau janganlah. Kan? Betul. Kau ingat aku tahulah. Aku buat convincing dulu. Aku tahulah. Kan? Okey. RM20 bang. Ni abang bagi RM20 ni. Abang ada tak? Abang tu jangan risaulah. Abang tahu je. Abang duit minyak abang semua. Ada. Ni sikit abang bagi sikit. Ada lebih abang bagi lebih. Sayang Abang. Hari-hari saya doakan abang. Macam tu. Kau tak nak geli-geli sangat sampai kau nak apa hal kau. Dia punya geli tu sampai tak selalu duduk lah. Aku memang kena lakonkan. Biar kau faham. Tapi kalau suami tu boleh bagi lebih. Kan? Suami boleh bagi lebih lah contohnya. Yang ni duit belanja bulan ni. Contohnya RM2,000. Saya pula. Wah, contoh ni. Dia punya perasaan tu macam dapat betul. Orang perempuan, dia boleh. Abang, macam ni lah bang. Saya kan kerja. Saya pun ada income saya sendiri. Duit ni abang simpan untuk keluarga kita. Okay? Orang lelaki jangan risau tau. Itu tak akan berlaku. Itu sekadar contoh dan ilustrasi yang tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati.
Kan? Kalau kau bagi nak pagi tu kau fikir elok, dia tak ada turn back tu. Kan? Kau berani ni. Ya lah. Tahu tak apa. Dia kata kan, tu ada. Tu. Tu sebab ramai saya beritahu orang lelaki kena bagi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Dalam bab nafkah, suami mesti utamakan isteri dan anak-anak dahulu, baru mak ayah dia. Dalam bab nafkah. Kena ingat. Seorang ibu yang belajar dapat didikan agama, seorang ibu akan tanya, bila anaknya nak bagi duit, kau bagi mak duit ni, anak bini kau macam mana? Dia orang ada tak, kau dah bagi belum? Dah, mak dah settle lah. Kalau macam tu tak apa, makasih lah banyak. Tu mak yang baik. Kau sampai hati, kau bagi bini kau banyak. Mak kau ni apa? Aku kandungkan kau 9 bulan. Semua dibaca. Baca aku susukan kau. Ini balasan kau kepada aku. Drama lagi. Iya. Tapi banyak juga saya dapat rungutan orang lelaki. Kadang lelaki tak dapat apa yang dia nak. Tu orang perempuan kena ambil berat juga. Kadang orang perempuan dia nak sesuatu. Dalam bilik dia nak sesuatu. Macam minta sedekah. Sian orang lelaki ni. Dia bersalah, pening lah, banyak kecil. Bau mulut, semua ada, semua ada. Jangan. Orang perempuan, Nabi dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja kau cari belakang unta tu. Maksud suami, on tak on. Macam tu. Suami jangan mulai hari ni sebelum suami minta kau bagi. Abang nak keluar dengan kawan abang. Okey bang, jangan lama sangat tau. Malam ni tak jadi dia keluar malam tu. Iya. Antaranya. Kesian orang lelaki. Kadang saya buat surat. Adalah dengan segala hormatnya. Saya merujuk pada perkara tersebut di atas. Saya ini memohon untuk satu segmen bersamamu. Berlangsung mulai jam 10 malam. Ataupun sebelum jam 12.30 malam. Besarlah harapan saya agar permohonan ini dapat diluluskan. Sila berikan jawapan segera. Kerana kegagalan pihak puan untuk memenuhi tuntutan ini. Saya bimbang akan berlaku huru-hara malapetaka di dalam keluarga ini. Besarlah harapan saya agar permohonan ini diluluskan. Yang benar, suamimu. Kau tahu dia minat apa itu? Akan dipertimbangkan. Kau hajar atau kau hajar? Kau tengok. Dia rasa dia besar sangat tu. Faham? Iya. Dan orang perempuan satu. Tutup kilang. Jangan gemar-gemar tutup kilang sebelum bincang dengan pengurus. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru, kau jangan main-main. Cawangan baru dibuka. Iya, itulah. Tapi taklah. Orang lelaki ni kadang dia cakap je, dia tak berani pun. Itu layan. Kadang-kadang dia bukan apa pun. Dia nak kemesraan tu pegang tangan. Peluk. Sini. Peluk. Yang tu itulah dia. Nak jadi isteri yang baik. Kita tengok macam mana Fatimah kan? Dengan Saidina Ali. Dia tahu Saidina Ali marah kat dia. Jadi dia nak minta maaf dengan suami dia. Dia pusing keliling suami dia. Pusing keliling. Yang mana aku tahu korang takkan tahan buat benda tu. Dia pusing keliling. Akhirnya Saidina Ali ketawa. Barulah dia berhenti. Macam tu maknanya hiburkan suami. Pegang tangan suami. Abang. Pun handsome sangat lah. Hiburkan dia. Ada je. Iya bang. Saya sangat fikir kan. Mujurlah saya pilih abang jadi suami saya. Macam tu. Sebab suami ni cantik ke handsome ke semua subjektif. Lawa kat kita cukup lah. Kadang orang cakap ni lawa kat saya biasa. Betul. Kita orang ambil keputusan bagi laluan kat Pioris. Kau proceed. Dah lawa kat dia. Kat kita mungkin lain. Kan? Lawa tu lain. Kita tu pergi kat terminal bas tu. Cuba tengok. Couple-couple jalan. Ya Allah. Itu bini dia ke mak dia tu. Cakap sebab apa? Orang memandang bini dia tu tak lawa. Lelaki tu handsome. Pada orang lain nak tengok lelaki tu tak handsome. Ya Allah. Bini dia lawa weh. Muka suami dia mengayau. Mengayau kata. Nampak tak? Kan? Tu dia. Kan? Jadi, itu sebabnya kita ni sebagai seorang isteri, jalankanlah tanggungjawab dan peranan supaya kita boleh bergelar. Queen pemaisuri hati yang terbaik. Wanita yang terbaik tadi, Nabi dah bagi dah ciri-ciri itu tadi. Sentiasa minta maaf.
Minta maaf bang, saya lewat. Kadang-kadang orang perempuan dia tak perasan, dia leka dengan main game apa? Game masak-masak atau apa? Tak kisahlah, kau main game apa pun tak kisahlah. Kadang leka dengan hacker, lepas tu dengan status. Jangan nak ikut trend sangat lah. Pegang tangan dekat gear kereta tu. My love. Hai. Penyakit betul. Kan? Jangan, tak payah. Tunjuk kat orang buat apa. Bahagia ni bukan untuk dituntun-tuntun kat orang. Dulu masa zaman kau beli Kodak Fuji dulu, kau cuci gambar, dapat gambar 36 keping, apa kau buat? Masuk dalam album, simpan kat rumah. Ada kau tampal kat papan kenyataan masjid, biar satu kampung tengok. Tak ada kan? Apa masalah? Syamsul Debat mana dia share? Dia share pun gambar ceramah je. Mana dia share gambar-gambar apa? Tak ada. Tak ada. Betul. Jackie Chan pun tak pernah tunjuk gambar bini dia hari ni. Bukan aku nak kata aku sama level dengan Jackie Chan. Tak. Betul kan? Kadang-kadang ada orang yang tengok tu bukan semua suka. Ada orang tak puas hati. Macam dia seorang dia bini. Yelah, bagi sangat hidup kau. Bercerai lah kau besok. Ada lah mulut macam tu. Ada. Itu sebab saya pesan dengan hati-hati tu. Jangan semua benda kau nak share dalam media sosial. Bila keluar dari mahkamah, wartawan tanya, bagaimana kes hari ni? Minta maaf, minta doakan yang terbaik untuk saya. Saya tak ada nak bagi komen, doakan yang terbaik. Assalamualaikum. Sudah. Itulah saya happy sangat. Apa benda kau? Tak payah nak share dengan orang, tak payah. Benda tu selagi mana belum bercerai, dia masih suami. Dan apa yang kau cerita tu aib dia. Begitu juga suami pun, jangan buka aib dia. Masih suami isteri belum bercerai lagi. Dan kalau dah bercerai pun jadi mengata bila kau cakap. Dah. Habis. Cukup. Itu aja. Yang kadang-kadang lah yang dia marah tu bukan dia pun. Bukan dia satu-satunya Samsul dalam dunia ni. Samsul lain yang kena apa hal. Satu lah tuan-tuan. Jadi apa pun, sama ada kita ni queen ataupun bibi, terserahlah pada kita. Tetapi peranan seorang isteri sebenarnya lebih hebat daripada itu. Dan seorang perempuan ini dia boleh jadi doktor yang merawat hati suami dia. Dia boleh jadi seorang bidadari yang melegakan hati anak-anak dan juga suami dia. Begitu juga suami, mainkan peranan untuk mengangkat wanita itu sebagai kedudukannya sebagai istimewa dia dalam rumah tangga kita. Saya tadi sempat call kawan saya cakap, rindu kat isteri abang. Nanti kita jumpa Yalah, cik kena tinggal je. Tu ayat dia. Hiburkan hati isteri kita. Walaupun dari kejauhan. Okey. Okey? Okey tak? Okey, sekarang saya buka kalau ada apa-apa soalan nak tanya. Okey, alright. Okey. Bila tanya je koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak macam tu je kan. Saya pernah tanya kat audiens saya, makcik apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik tu. Nak ceramah lah. Tanya pula, dah kena marah pula aku. Okey, soalan. Samsing betul makcik tu. Okey, tak ada soalan. Okey, belah sini. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tak ada soalan, maknanya faham. Jadi sedikit makluman saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa lah Tak tahu dah sampai belum budak saya tu? Dah sampai dah? Belum lagi. Dah sampai. Dah sampai. Afiq, dah sampai Afiq? Tak tahulah. Tak apalah. Cumanya saya nak beritahu, kalaulah sesiapa yang berhasrat bersama dengan Samsul Debat. Saya tak terikat dengan mana-mana syarikat travel. Kan? Saya pernah pergi dengan semua lah. TH Travel, Andalusia. Saya pernah pergi dengan Michaela Travel, HB Travel, KRS Travel. Saya pernah pergilah. Saya pernah pergi. Dan kemudian bulan 12 tu saya pergi dengan Faizin. Bulan 2 itu saya pergi dengan Harmoni. InsyaAllah pada bulan 10 ni, siapa nak pergi dengan saya pergi dengan satu syarikat nama je ikhlas.com. Ikhlas.com ni anak syarikat AirAsia. Cuma kalau pergi dengan saya customkan package. Dengan harga 8,000 lebih tu, custom package maksud dia pergi turun Jeddah, terus masuk Taif dulu. Tidur dekat Taif satu malam. Lepas tidur dekat Taif satu malam, kemudian kita makan kibas golek, duduk kat villa yang cantik tu ambil gambar dulu. Kemudian baru pergi Qarnul Manazil, kita makna buat umrah tu, ihram jaga tak lama 2 jam je. Kemudian lepas tu kita pergi ke Mekah. Malam terakhir kita makan dekat kita makan di ladang kurma. Kemudian kita naik bullet train, all included. Naik bullet train sampai ke Madinah.
Di Madinah pun malam last pun ada satu jamuan makan malam nasi unta. Lepas tu kita akan dapat bekalan air zam-zam, kita balik semula ke Malaysia. Ya, dan begitu juga tak sampai ya. On the way kat bawah, tak apalah. Kalau sempat kan jumpalah. Dia ada bawa produk, ada bawa produk, bukannya untuk diambil tapi untuk dibeli. Yang pertamanya ada sambal crispy mengidap. Sambal crispy mengidap tu air tangan Mak Samsul Debat. Siapa yang makan memang ngeletek-ngeletek nyawa dia sedap macam itulah. Dia tu air tangan Mak Samsul Debat memang kalau geng-geng Singapura kalau makan tak sempat makan dengan nasi, dia gatah macam tu je. Kemudian dia juga yang bagusnya harga dia dulu RM15, hari ni alhamdulillah masih RM15. Dan yang kedua ada minyak wangi Samsul Debat, bau Danish, lelaki perempuan dua-dua boleh pakai. Tahan lama, boleh bawa solat. Yang itu harga RM35 sahaja. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Tak banyak lah tu apa yang tinggal lah. Satu lagi susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey, ya okey. Mana madu lebah lah, bukan madu yang berdiri tu je. Macam tu. Yang bagusnya susu kambing ni, yang pertama dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Telinjaya. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland Belanda, baik untuk GERD, gastrik, pedihuluwati. Baik untuk orang yang nak diet. Tapi kalau yang diet tu makan macam tu juga banyak, dia takkan kurus. Kemudian dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana mak ayah semain kat kursi boleh amalkan. Imam Majid Farida Palu 12, 6 bulan semain kat kursi. Alhamdulillah boleh semain macam biasa. Baik untuk enzima, kata-kata kulit alergik, minum ya, bukan mandi, minum. Baik untuk orang yang pregnant, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Dan baik untuk orang perempuan yang hormon merayau, untuk kejap awal, kejap lambat, kejap taman dia perginya, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak usahlah cari, dah tak ada. Tak RM45 tapi siapa beli dua RM90. Macam sama. Tak adalah beli satu RM45, beli dua RM80. Tambah duit tak apa, boleh transfer QR Pay dan sebagainya. Memang apalah yang terbaik lah. Ada satu susu kambing tu. Cuma kalau nak bagi anak boleh. Bagus untuk anak. Cuma yang pastikan anak 2 tahun dan ke atas. Bawah 2 tahun jangan sebab perut dia tak kuat lagi. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mengurangi itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada kita semua yang akan seperti yang saya tadi. Semoga sekali yang kebaikan akan menjadi contoh dan cobaan buat kita semua yang menambahkan sebuah keluarga yang bahagia. Seterusnya kita menyebut Encik Muhammad Ali bin Fatah,